Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dato' Wan Rahila selaku pensyarah bagi subjek dasar awam. Pada hari ini, kumpulan saya iaitu kumpulan 8 yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Negara Nisa, Aisyah, Jannah, Masyita dan Ayuni. Kami akan membentangkan tugasan kami berkenaan dengan isu kemalangan jalan raya. Isu kemalangan jalan raya yang merenggut nyawa semakin banyak berlaku di negara kita, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Fenomena ini kerap kritikal dan menggusarkan fikiran masyarakat. Tambahan pula, negara kita telah disenaraikan sebagai sebuah negara yang mencatat jumlah kematian tertinggi akibat kemalangan jalan raya. Sebagai contohnya, setiap hari sama ada di kaca-kaca televisyen, di dada-dada akhbar maupun di corong-corong radio, pasti ada saja dipaparkan kemalangan jalan raya yang merenggut nyawa manusia. Pemandu mabuk di negara kita sangatlah berleluasa. Walaupun Malaysia mempunyai undang-undang dan hukuman bagi pemandu mabuk, mereka masih melakukan jenayah tersebut. Jalan raya yang sepatutnya menjadi laluan untuk kemudahan awam seolah-olah bertukar fungsi menjadi pembunuh nombor satu negara. Hal ini semakin membimbangkan dan meruncingkan dalam meniti arus kemajuan negara. Sebagai memperkukuhkan lagi pernyataan tersebut, statistik Polis Diraja Malaysia menunjukkan 21 kes kemalangan memabitkan pemandu mabuk sepanjang 5 bulan pertama tahun ini dengan 8 mangsa meninggal dunia, iaitu peningkatan ketara berbanding 23 kes sepanjang tahun lepas dan seramai 455 orang ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol di Kuala Lumpur dalam tempoh Januari sehingga Mei 2020. Oleh itu, kajian kami berfokus kepada faktor penyebab kemalangan jalan raya dan langkah kerajaan untuk mengatasi isu kemalangan jalan raya. Seterusnya, saya akan membincangkan faktor-faktor penyebab berlakunya kemalangan jalan raya. Sejak akhir-akhir ini, kadar kemalangan jalan raya di negara kita semakin meningkat pada setiap tahun. Kemalangan jalan raya berlaku di mana-mana sahaja. Tragedi ini berpunca daripada beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap pengguna jalan raya itu sendiri yang memandu memelebihi had laju. Sikap pemandu yang memandu laju penyebab utama kemalangan maut di seluruh dunia. Tidak hairanlah memandu melebihi had laju menjadi kesalahan di bawah Seksyen 40-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 2017 menyatakan memandu melebihi had laju menyumbang kepada 30% kematian akibat nahas jalan raya di negara berpendapatan tinggi. Seterusnya, faktor lain ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana sikap tunjuk-menunjuk kehebatan kemahiran memandu laju dan berani mengambil risiko hingga terjebak dalam aktiviti kegiatan lumba haram. Melihat dari perspektif yang berbeza, kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan juga merupakan punca penyebab berlakunya kemalangan jalan raya. Walaupun Malaysia mempunyai undang-undang dan peraturan yang ketat serta mampu memberi kesan terhadap psikologi masyarakat tempatan, namun ketidaktegasan dalam pelaksanaan undang-undang sudah pasti membuka ruang kepada sesetengah pihak untuk terus melakukan kesalahan di jalan raya. Sebagai contoh, akibat daripada ketidakjujuran segelintir pihak berkuasa yang sanggup menerima rasuah, pemandu bas mempunyai 13 saman dan 2 waran tangkap masa terlepas daripada tindakan undang-undang. Melalui data statistik, kita dapat lihat bahawa jumlah kemalangan jalan raya sentiasa meningkat dari tahun 2010 sehingga 2019, di mana negeri Selangor paling tinggi jumlah kemalangan direkodkan. Manakala data statistik jumlah kemalangan, kecederaan dan kematian menunjukkan tahun 2019 paling tinggi direkodkan. Oleh demikian, pelbagai pihak haruslah berganding bahu dalam mencari ikhtiar supaya kadar kemalangan maut di jalan raya di Malaysia dapat dikurangkan. Jika Beijing berjaya melakukannya, berapa tidak Malaysia? Malaysia boleh, insya-Allah.
Faktor berlakunya kemalangan jalan raya yang seterusnya ialah sikap kecuaian pemandu. Kebanyakan kes kemalangan yang berlaku disebabkan oleh kecuaian pemandu itu sendiri. Sikap tersebut bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah membahayakan orang di sekeliling. Lebih teruk lagi, kecuaian tersebut menyebabkan berlakunya kemalangan sehingga mengakibatkan kecederaan dan kematian. Antara kecuaian yang sering berlaku ialah memandu dengan sambil lewa, tidak memberikan sepenuhnya tumpuan semasa pemanduan, memandu dalam keadaan letih dan mengantuk. Faktor yang berikutnya ialah keadaan jalan yang teruk menjadi penyumbang kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Sebagai contoh, keadaan jalan yang tidak rata dan berlubang kerap sekali kita jumpa dan lihat. Keadaan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan raya, terutamanya pada waktu malam apabila kenderaan mereka melanggar atau memasuki lubang tersebut sehingga menyebabkan hilang kawalan lalu terbabas. Faktor yang terakhir ialah tidak mematuhi peraturan jalan raya. Kebanyakan pengguna jalan raya tidak mematuhi dan mengikuti peraturan jalan raya walaupun undang-undang telah ditetapkan. Sebagai contoh, melanggar lampu isyarat merah sesuka hati, memandu melebihi had laju, menukar lorong tanpa isyarat dan sebagainya. Sikap seperti inilah akan mengundang kepada berlakunya kemalangan jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana binti Muhammad Idris, memegang nama bateri S63460. Jadi pembentangan seterusnya adalah langkah kerajaan untuk menangani isu kemalangan jalan raya. Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang. Hukuman kepada pesalah yang langgar peraturan jalan raya hendaklah dilaksanakan. Jadi kita dapat lihat mereka juga yang ada saman mengambil mudah dengan melewatkan bayaran, malah diskaun yang diberikan menyebabkan mereka tidak cakna tentang kesalahan dan peraturan. Jadi cadangan denda juga dibuat. Sebagai contohnya, 500 didenda atau penjara 6 bulan. Jadi penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat ini dengan saman yang melebihi 3 kali akan ditarik lesen memandu. Serta kos untuk mengambil semula lesen digandakan. Ini supaya bahawa mereka ini sedar tentang kesalahan mereka dan tidak mengulanginya lagi, serta untuk mengelakkan risiko kemalangan jalan raya yang saban tahun semakin bertambah, kita dapat lihat. Selain itu juga, pemandu bas ekspres juga digantung pekerjaan apabila terlibat dengan salah laku di jalan raya apabila kerap kalilah. Dan seterusnya adalah langkah kedua adalah polis trafik menjalankan tugas dengan amanah, seperti tidak terlibat dengan rasuah. Mereka perlulah bersikap adil dan juga saksama. Jadi kesalahan mesti diberi saman kepada pelaku agar mereka ini tidak orang kata bertolak ansur. Tidak kira lah antara sama ada keluarga ataupun kawan, kerana undang-undang perlulah dipatuhi. Jadi mereka janganlah berasa kasihan atau sebaliknya. Dan juga mereka janganlah membuat kerja sambil lewa. Contohnya meninggalkan tempat bertugas untuk melepak ataupun berehat sekejap ke untuk kepentingan diri sendiri, orang katakan tidak menjalankan tugasan dengan amanah. Okey, untuk seterusnya adalah yang terakhir, memastikan sikap pemandu itu berhemah dalam pemanduan. Contohnya, apabila seseorang itu letih atau mengantuk, tidak perlulah meneruskan perjalanan, iaitu dengan berehat di perhentian R&R. Kita sedia maklum bahawa kes meningkat adalah akibat kecuaian seperti memain telefon pintar ketika memandu. Dan juga tambahan pula, mereka perlulah membawa peneman sama ada kawan ataupun ahli keluarga supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Di mana pemandu tu perlulah bertanggungjawab. Tidak kira, jangan hanya tahu naik sajalah. Mereka perlu peka akan keadaan pemandu tersebut sama ada letih ataupun ngantuk. Jadi mereka perlulah bertukar-tukar pemandu agar risiko kemalangan itu dapat dielakkan. Sebab setengahnya memandu untuk perjalanan jauh lah. Seterusnya adalah 13 Seksyen Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah dibentak oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang diluluskan tanpa pindaan menerusi undian suara. Dan antaranya adalah Seksyen 41 yang memandu melulu atau membahayakan hingga menyebabkan kematian akan memperuntukkan hukuman penjara antara 5 tahun ke 10 tahun.
dan denda RM20,000 hingga RM50,000 dan hilang kelayakan lesen hingga 5 tahun bagi sabitan pertama. Seterusnya adalah Seksyen 43, memandu dengan tidak cermat dan bertimbang rasa dinaik kepada minimum RM5,000 atau maksimum RM10,000 manakala RM10,000 hingga RM15,000 bagi sabitan seterusnya, dan juga penjara bagi tempoh maksimum 12 bulan dalam kedua-dua keadaan. Jadi mereka ini perlulah orang kata mengambil cakna lah tentang undang-undang ini supaya risiko kemalangan tidak melibatkan pihak lain lah. Kemalangan jalan raya di Malaysia amat membimbangkan kerana ia telah menyebabkan banyak korban yang mati ataupun cedera parah akibat kemalangan jalan raya, dan negara Malaysia juga merupakan negara yang mempunyai kes kemalangan jalan raya yang tertinggi di dunia. Dikarenakan kemalangan jalan raya yang meningkat di dalam negara, pihak kerajaan telah mengambil pelbagai langkah dan inisiatif untuk mengurangkan kemalangan jalan raya ini bagi memastikan rakyat selamat ketika memandu dan kemalangan jalan raya berkurang di dalam negara. Pihak kerajaan telah mengkaji pelbagai cara untuk mengurangkan kemalangan jalan raya dan melihat bagaimana negara-negara lain melakukan undang-undang ataupun akta bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di negara tersebut, dan pihak kerajaan akan memilih inisiatif yang terbaik bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Teori yang selaras dengan peranan kerajaan dalam mengurangkan kes kemalangan jalan raya ialah teori institusionalisme, iaitu pihak kerajaan berperanan penuh dalam mengambil langkah-langkah bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di dalam negara. Bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di dalam negara, pihak kerajaan telah melaksanakan akta yang mana jika individu yang memandu kenderaan didapati bersalah, maka pihak polis akan mengenakan denda mengikut akta yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita dapat lihat setelah pelaksanaan akta ini, kes kemalangan jalan raya di dalam negara semakin menurun dan individu yang ditangkap melakukan kesalahan jalan raya juga semakin berkurangan. Kemalangan jalan raya perlu dikurangkan kerana kesan kemalangan jalan raya itu ditanggung oleh mangsa dan bukannya orang yang menyebabkan kemalangan itu berlaku. Untuk mengurangkan kes kemalangan jalan raya, pemandu kenderaan juga dinasihatkan untuk mengelakkan perkara-perkara yang dapat menyebabkan kemalangan daripada berlaku, contohnya memandu dalam keadaan yang mabuk, cuai ketika memandu dalam keadaan yang mengantuk dan sebagainya. Pemandu kenderaan dinasihatkan untuk mematuhi peraturan jalan raya agar kemalangan jalan raya di dalam negara kita semakin berkurangan dan ia tidak mendatangkan kesan yang buruk kepada mangsa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya.